penglibatan komuniti setempat secara langsung dalam semua projek yang bermaksud. Semua penduduk kampung mesti terlibat dalam menjalankan sesuatu aktiviti yang akan dijalankan berasaskan CBT ni. Komuniti tu kena create sendiri dia punya plan untuk pelancong. Kalau pelancong tu datang untuk melawat di kampung tu, aktiviti pelancongan kena ada tuan rumah lah untuk create dia punya pelancongan tu dalam kampung tersebut. Contoh faedah kepada komuniti daripada CBT yang saya cadangkan ni, penduduk kampung tu akan maybe boleh jana income daripada tu, sebab kita akan sebarkan tentang kampung ni, apa yang menarik di kampung ni. Berdasarkan info yang saya peroleh daripada interview saya dengan komuniti kat kampung ni, kebanyakan penduduk kampung yang saya interview dia nak menggunakan alam semula jadi untuk, contohnya macam sawah, macam lembu, kambing, untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan dan untuk mengeluarkan produk sendiri. Penduduk kampung ni juga amat mengalu-ngalukan orang untuk datang mengunjungi kampung ni. So di sini saya rasa komuniti di Tok Bandak ni sangat baguslah, sebab orang di Tok Bandak ni sangat terbuka kalau nak terima pelawat tu. Komuniti kat Tok Bandak ni boleh faham yang program CBT ni boleh bantu mereka meningkatkan prestasi kampung mereka dan boleh tolong mereka untuk meneroka apa lagi yang tersembunyi dekat kampung mereka ni. Boleh belajar untuk memelihara alam semula jadi yang ada kampung mereka ni, sebab tak semua kampung ada di sini. Kekuatan kampung ni ialah kampung ni banyak attraction, banyak apa yang menarik kepada pelancong tu. Masjid Al-Rahim tu ada satu parking yang luas lah, memudahkan lah kat situ. Dekat dengan Muzium Kota Kayang, merupakan salah satu attraction yang boleh pelancong lawat. Dekat kampung Tok Bandak ni ada satu view sawah padi yang cantik. Dekat tempat lain susah nak cari. Lepas tu lagi satu dia punya sunset dekat sungai, sangat cantik. Kelemahan dekat kampung ni salah satu dia tak ada center. Kalau orang nak melawat, orang tak tahu nak pergi mana, kan, nak tanya kampung ni ada apa. Okey, itu satu kelemahan dia. Lepas tu dia tak ada homestay, tak ada chalet, tak ada tempat nak macam camping. Tak pernah orang datang untuk melawat direct kampung tu. So dia punya kelebihan pula, macam saya kata tadi, dekat dengan Muzium Kota Kayang, dan dia satu hala jalan yang sama untuk ke Kuala Poleh. Dia punya ancaman pula, dia tak ada bus station yang dekat kat situ. So maybe pelancong susah lah nak masuk kat situ. Untuk peta kampung, okay, ni yang simple-simple ya saya buat. Dari masjid ni, pertama sekali orang akan masuk, orang akan nampak masjid. Lepas tu dekat titi yang kedua, orang akan nampak kandang penggembala kambing dengan lembu. Lepas tu dalam kampung tu juga ada perpustakaan, ada sekolah, ada klinik dan ada tempat pembuatan minyak cap borak. Apa yang berdekatan kat situ yang pelancong boleh pergi. So saya letak kat sini ada Gua Cendrawasih satu. Lepas tu dari situ orang boleh pergi sarapan dekat warung tepi sawah famous. Lepas tu orang mesti pelancong akan pergi dekat Muzium Kota Kayang. Dia akan direct pergi pantai Kuala Poleh, dan last sekali maybe mereka akan boleh pergi Langkawi tu. Itu salah satu dia punya apa yang attraction kat situ. Bermain layang-layang sebab kita di Tok Bandak ada satu sawah padi yang luas. Bila kering senang kan nak main layang-layang kat situ. Lepas tu situ juga orang kampung boleh ajak pelancong
pelancong tu macam mana nak tanam padi. Di sungai tu orang boleh buat cara nak memancing guna buluh. Ajak cara nak kumpul neonipa sebab tak semua tempat ada neonipa. Lepas tu boleh tunjuk cara nak buat minyak angin cap borak tu. Tak semestinya ajak semua, just tunjuk je macam mana cara nak buat. Lepas tu boleh bagi makan dekat kambing, lembu. Lepas tu ajak pelancong macam mana nak perah susu lembu. Lepas tu dekat sawah tu juga kita boleh buat macam mana nak tangkap ikan guna sekat ikan. Sebab tak semua tempat ada sekat ikan tu. Lepas tu dekat area tu sungai panjang, kita boleh buat berbasikal kan, nak tengok sunset. Program perancang dan pengurusan sumber asli. So daripada program ni, mereka akan bagi konsultasi, mereka akan habang macam mana nak jaga sumber alam sungai yang dapat kat TTB ni, macam sungai tu, macam mana nak jaga sungai tu, jaga dia daripada bahaya macam kemusnahan, macam pembangunan kan. So siapa yang bagi taklimat ni, saya akan panggil Persatuan Perancang dan Pengurusan Sumber Asli lah. So latihan kedua, program untuk memelihara budaya. Okey, program ni bertujuan untuk memberi kesedaran kepada penduduk kampung tentang pentingnya warisan yang ada dekat situ. So saya akan panggil MOTEK, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan, untuk bagi taklimat. Latihan ni memang saya akan wajibkan untuk suri rumah anak muda dengan warga mas untuk join lah. Saya akan bagi program homestay sebab Tintuk Bandar tak ada homestay. So kita akan bagi taklimat lah macam mana nak bina homestay tu, macam mana nak bagi orang duduk dekat tempat kita tu. So saya akan panggil Persatuan Pengusaha Homestay dan Inat Desa Ujung Bukit Negeri Perlis sebab mereka dah famous. Interpretation, iaitu program macam mana orang nak habang tentang kampung kita, nak explain tentang kampung kita dekat orang luar tu. So program untuk yang ni juga saya wajibkan suri rumah anak muda dengan warga mas untuk terlibat. So saya akan panggil pemandu pelancong yang bertauliah daripada unit Astana. Lepas tu yang kedua, program pelajaran pelbagai bahasa ni untuk membantu orang kampung berbahasa dalam bahasa asing lah. Contoh bahasa Inggeris. Tak semua orang kampung tahu bahasa Inggeris yang betul kan. So saya akan panggil maybe cikgu dari situ juga boleh mengajar. Okay, last sekali pemandu pelancong. Okay, dekat sini exposekan penduduk kampung tentang prosedur yang betul untuk menjadi pemandu pelancong dan cara untuk meraihkan kedatangan orang luar dan untuk duduk sendiri dengan orang kampung tu. Berkelayakan lah untuk jadi ketua CBT ni saya bagi Nazri bin Yaakob sebab semua tahu dia sebagai ketua dekat kampung tu. Berdasarkan interview saya, dia juga ada sifat yang positif macam disiplin dan berwawasan. So ni sebab utama saya dan komuniti dekat kampung ni memilih dia, dan dia mempunyai kewibawaan dan untuk memimpin projek CBT ni. Sebelum kita buat satu projek CBT ni, kampung tu kena ada dulu catat organisasi sebab barulah kita tahu setiap orang bertugas untuk apa. So tak cacah merba bila time projek tu dijalankan. So kita akan ada ketua kampung sebagai lead dan kita ada sekretari untuk mencatat semua benda yang penting sepanjang program tu. Lepas tu kita akan ada orang untuk memasak, orang untuk menyediakan tempat tinggal macam homestay macam tu. Lepas tu orang yang akan sediakan kenderaan untuk contoh kalau nak masuk dalam kampung ramai, dia akan sediakan kenderaan yang contoh kalau dekat kampung Tintuk Bandar boleh kita guna lori padi sebab tu yang besar boleh masuk kan. Lepas tu kita akan pakai guard
untuk jaga kampung tu lah daripada apa-apa ancaman. Lepas tu multimedia untuk buat poster ke menarik kan untuk tarik orang luar mai kampung tu. Partnership ataupun orang yang boleh berhubung dengan kita untuk bagi sumbangan atau apa-apa. First kali saya cadangkan Persatuan Eko Pelancongan Malaysia atau Eko Tourism punya association. Dia punya benefit kalau kita bekerjasama dengan mereka, kita dapat menggalakkan lagi pembangunan projek pelancongan dan pelancongan bersama dalam kawasan kampung tu. Lepas tu dia juga boleh membantu kita meningkatkan pendapatan kawasan pelancongan. Dan last sekali dia boleh mempromosikan kita punya kampung tu untuk maybe untuk orang sekitar Perlis, untuk orang luar Perlis dan untuk orang daripada luar negara sekali. Lepas tu yang kedua, saya cadangkan Unit Astana Holidays. Unit Astana ni famous juga dekat Perlis. So apa yang dia boleh bagi kat kita, dia boleh bagi peluang pekerjaan sebab daripada apa yang dia bagi taklimat tu, maybe okay, kita dapat peluang pekerjaan daripada tu. Lepas tu dia boleh bekerjasama dalam melakukan sesuatu dengan orang dari luar boleh sebab dia dah besar, dia maybe banyak link. Boleh juga membantu penduduk kampung untuk mendedahkan kampung Tituk Bandar ni kepada orang luar. Contohnya macam dia boleh panggil kita untuk join satu-satu event dengan kampung-kampung yang lain. Universiti Teknologi Mara UiTM bahagian perladangan. So depa boleh ajak kita cara untuk maybe buat penanaman dan penternakan dengan cara yang berkesan. Dan depa juga boleh bantu masyarakat untuk menuai lebih banyak hasil pertanian lah sebab depa ada basic tu. So depa boleh ajak macam mana kita nak buat ni bagi kita punya tanaman tu lagi banyak hasil. Majlis Amanah Rakyat iaitu MARA, daripada kita punya partnership dengan MARA ni, maybe kita akan dapat suntikan modal, which mean mereka akan bagi modal untuk kita mulakan perniagaan. So maybe dia boleh bagi nasihat dan panduan untuk memulakan perniagaan. Boleh bagi kita kursus untuk mulakan perniagaan dan produk. 3 package A, package B dan package C. Untuk package A, saya buat one day trip, which mean saya bagi harga RM90 untuk sekepala. One day trip, satu hari punya trip. So program akan start daripada pukul 8 sampai pukul 7.30. So first kali mereka akan, maybe orang kampung akan bawa pergi breakfast pelancong tu dekat warung tepi tanduk. Lepas tu aktiviti dia, kita akan buat tanam padi dengan sekat ikan. Lepas tu 10.30 sampai 11 tu kita akan bagi rest lah. Lepas tu kita akan sambung aktiviti dekat rumah orang kampung tu sendiri. Contohnya bagi kita kutip telur ayam. Lepas tu 12 sampai 1 mereka akan dapat lunch daripada orang kampung tu. Orang kampung tu akan masak lah. Sebab tu kita ada komuniti-komuniti yang kita bagi catat organisasi tadi. Lepas tu pukul 1 sampai pukul 3 kita akan melawat tempat pembuatan minyak borak. And then seterusnya kita akan pergi dekat tempat buat nira nipah. And solat akan jalankan dekat Masjid Ar-Rahim. So petang tu kita akan boleh buat tour dekat kampung tu. Contohnya macam cycling. Lepas tu malam tu mereka akan dinner dan akan habis kat situ untuk package A. So untuk package B pula 2 hari 1 malam, saya bagi 190 per kepala. So macam biasa pagi saya akan buat breakfast lah. Maybe breakfast tu boleh dibuat dekat rumah homestay yang mereka inap tu. Tak pun boleh breakfast kat luar. So
sebab ni untuk 2 hari 1 malam. Kita akan buat briefing untuk aktiviti yang akan dijalankan. So pagi tu still akan buat untuk aktiviti di rumah homestay tu sendiri. Lepas tu kita akan lunch sekali dengan orang kampung. Lepas tu, lepas lunch tu kita akan direct pergi solat dekat Masjid Ar-Rahim. Lepas tu baru kita akan pergi melawat dekat tempat membuat minyak cap borak tu. Lepas tu high tea kita akan bagi pulut harum manis dekat pelancong tu. Lepas tu kita akan melawat pula dekat kandang lembu dengan kambing. Petang tu kita akan memancing, cycling juga untuk village tour. Dan malam tu bebas. Untuk second day ni mereka akan keluar dari kampung tu. Which means orang kampung akan bawa tour guide yang tadi akan bawa mereka keluar dari kampung tu, melawat Muzium Kota Kayang. Mereka akan pergi area Kuala Perlis, melawat Belacan Madu punya kilang. Mereka akan lunch dekat Laksa Katsu. Lepas tu mereka akan semayang dekat Masjid Al-Husain. Lepas tu mereka akan ke Langkawi sebab 2 hari 1 malam, masa yang panjang. So second day mereka akan ke Langkawi. Okey, untuk package C, package last 3 hari 2 malam. Package untuk hari pertama memang sama sebab kita akan suruh mereka melawat dalam kampung saja, apa yang menarik kampung tu. Hari kedua kita akan keluar sikit, kita akan pergi dekat area Kangak untuk lunch dekat Anjung Keli. Lepas tu malam tu benda yang sama, petang tu kita akan bawa dia pergi hiking dekat Gua Cendrawasih. Lepas tu malam tu mereka akan solat dekat Masjid Ar-Rahim balik. Mereka akan balik ke kampung tu dan dinner dekat dengan orang kampung tu. So untuk hari ketiga package C ni, mereka akan melawat area Kuala Perlis, tapi package ni mereka takkan pergi Langkawi sebab kita akan bawa mereka ke Kuala Perlis dan banyak tempat yang kat Kuala Perlis ni. Kuala Perlis dengan dekat Kangak. First mereka akan breakfast and then kita akan bawa pergi dekat Perlis Floating Market, tempat baru. So mereka akan pergi dekat Kangak Street Art. Lepas tu mereka akan lunch, mereka akan semayang dekat Masjid Negeri. Dan mereka akan ke Muzium Kota Kayang. Ni mereka akan ke area Kuala Perlis balik. So last sekali untuk hari ketiga mereka akan dinner dekat api-api Kuala Perlis. Dekat pelawat tu first kali untuk sawah padi, mereka boleh cerita apa tu sawah padi, apa function sawah padi tu. Mereka boleh mengajar juga pelancong tu macam mana nak tanam. Mereka juga boleh bagi game dekat pelawat tu, macam contoh buat orang-orang sebab tak semua orang reti buat. Mereka juga boleh experience macam mana perasaan naik mesin padi sebab tak semua orang boleh naik. Dan dekat sungai tu pula kita akan explain apa kepentingan sungai tu. Lepas tu belajar macam mana nak buat joran. Tu sejarah sungai tu sendiri dekat mereka. Pembuatan minyak herba cap borak ni. Lepas tu owner tu sendiri boleh cerita macam mana terciptanya minyak borak ni. Mereka boleh belajar macam mana nak buat, macam mana nak packing. Sebab tak semua orang tahu macam mana nak packing. Owner juga boleh cerita apa kepentingan, apa manfaat kalau guna minyak ni. Untuk kambing dan lembu, boleh explain macam mana life kambing tu, lama mana sebelum boleh sembelih apa semua. Lepas tu ajak macam mana nak perah susu kambing. First kali saya akan cari mana pelancong tempatan. So kita takkan guna orang luar, kita akan guna orang kampung tu sendiri. Which mean dia boleh gain income daripada benda tu. Untuk keselamatan pula, maybe kita boleh guna polis, rela untuk jaga keselamatan kampung tu. Front desk ni orang yang penting
kalau kita dah create CBT ni, front desk orang yang penting untuk tahu semua maklumat tentang kampung tu. Kampung ni akan dipasarkan kepada orang-orang sekitar kampung tu. Orang sekitar kampung tu maybe dia tak tahu apa yang kelebihan kampung tu ada, sebab mereka tak pernah explore. Lepas tu maybe orang Perlis tu sendiri tak tahu kewujudan kampung tu. Lepas tu kita akan pasarkan kepada pengunjung untuk family pack ke. Maybe dia boleh buat aktiviti dengan family dia, backpackers. Lepas tu orang yang melawat untuk pendidikan, which mean mereka ni boleh timba pengalaman baru lah dekat kampung ni, sebab tak semua kampung ada sunset yang cantik kan, ada sawah padi yang cantik. Saya cadangkan untuk orang kampung ni buat package yang menarik tentang kampung mereka, dan untuk tambah lagi selain daripada package saya buat tu, kalau orang kampung nak tambah lagi bagus. So mereka juga boleh create satu media sosial macam website ke, Facebook, Instagram, untuk menarik lagi orang luar untuk tengok, kat Facebook mereka, menariknya kampung ni apa-apa, macam tu. Lepas tu boleh juga buat macam banner sebelum masuk kampung, kita buat banner. Okey, apa ada aktiviti kat kampung ni. Boleh juga ketua kampung tu dia, contoh macam ada aktiviti apa-apa dengan kampung lain. So bila dia pergi kat kampung-kampung lain tu, dia boleh cerita apa yang menarik kat kampung dia. So orang kat situ akan bawa mulut. Orang akan cerita, kampung dia ada ni. Macam tu. Untuk pertanian tu kita mungkinlah ada yang kita perlukan, macam buat aktiviti untuk sawah tu, hasil tanaman padi tu, jadi tak ada gangguan tu. Boleh. Daripada serangga tu. Boleh juga kalau tambah tu. Terima kasih sebab sebab dengar saya punya pembentangan. Sama-sama.